Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, di depan kaca TV, yang berada bersama di atas talian di Facebook pada hari ini, episod akhir Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kita berada pada episod akhir Malaysia Quran Time Ustaznya, yang sudah pun bersiaran lebih daripada 70 hari ya, 70 hari bersama dengan tetamu kita ataupun tuan-tuan yang berada di rumah. Ada yang tidak pernah miss daripada siri pertama ya, dan alhamdulillah bagi tuan-tuan yang baru saja mengikuti, kalau katakan terkejut, ini episod akhir, ini untuk Malaysia Quran Time. Kita akan bersiaran episod baru Ustaznya dalam sejarah ya di Malaysia dan mungkin juga di dunia insya-Allah, di mana kita akan bersiaran My Quran Time pada hari esok insya-Allah, di mana kita akan memulakan haliman pertama daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi mari sama-sama pada hari ini kita mengulang kaji ya, kita menyemak sedikit, dan format inilah juga yang kita akan gunakan nanti Ustaz ya. Kalau kali ini, hari ini kita menyemak dua surah, iaitu surah Al-Ankabut dan surah Al-Qiyamah. Tapi nanti bila kita masuk pada My Quran Time, kita akan menyemak apa yang kita telah belajar ni setiap minggu. Ya. Kita belajar hari Ahad sampai hari Khamis, kemudian hari Jumaat dan hari Sabtu kita akan semak ya bersama apa yang telah kita belajar, dan kita jemput ya tetamu-tetamu yang diundang nanti. Moga-moga itu nanti akan memberi kefahaman yang lebih jelas dan kita boleh praktikalkan apa yang kita belajar bersama tuan-tuan. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis kita episod akhir Malaysia Quran Time pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi dengan surah Al-Fatihah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi, Ummul Quran, yang kita akan ulang berkali-kali insya-Allah untuk kita memahami. Kalau Allah memberi tahu kepada kita paling kurang 17 kali sehari, kita akan terus bersiaran dalam My Quran Time nanti kita membaca surah Al-Fatihah. Lantaran apa tuan-tuan sekalian? Kalau katakan kita merujuk pada corpus, saya merujuk Ustaznya pada corpus Quran, kalau perkataan-perkataan dalam surah Al-Fatihah itu kita faham ya, ia akan berulang sepanjang Al-Quran ini sekitar 12%. Kalau katakan Quran ini ada perkataannya ada 100%, 12% banyak tu Ustaz ya. Sebenarnya adalah sumber perkataannya adalah daripada surah Al-Fatihah. Jadi itu sebabnya nanti kita akan cuba, mungkinlah ada yang kata saya tak perasan pun ada 12%, tapi sebenarnya perkataan dalam Al-Quran ini dia macam dalam bahasa Melayu kita ada membaca. Sebenarnya kata akarnya baca. Dia boleh juga jadi pembacaan, terbaca. Jadi dalam bahasa Arab pun kita ada kata akar yang dia bertukar-tukar nanti. Kalau kita belajar sikit-sikit, harapnya nanti tuan-tuan lebih lagi mengenal bahasa Arab Al-Quran, dan bila kita tambah lagi dengan perbendaharaan kata pada surah-surah yang lain, pada setiap hari minimum satu perkataan, kita doakan pada Allah SWT kita menguasai 1/3 minimum perkataan dalam Al-Quran sepanjang My Quran Time nanti insya-Allah. Jadi
Mari sama-sama kita mulakan ulang kaji kita pada hari ini surah Al-Ankabut, ya, surah 29 pada muka surat 396. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Ya. Sedang penonton, para sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sama-sama tadabbur surah Al-Ankabut. Insya-Allah saya akan bacakan daripada ayat pertama hingga 1 sampai 6 Ustaz. 6. Okey. Ya. Insya-Allah kita baca daripada ayat 1 hingga ayat 6 Ya. surah Al-Ankabut untuk sama-sama kita membaca, memahami dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Begitulah bacaan daripada surah Al-Ankabut ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 yang memberi panduan kepada kita, tuan-tuan. Kalau kita melihat kepada bilakah turunnya surah ini, surah Makkiyah turun ketika awal Nabi berada di Makkahul Mukarramah, berdakwah, berjuang bersungguh-sungguh, dan pada waktu inilah peristiwa Khabbab, ya, bagi tuan-tuan yang masih ingat lagi ketika berbincang Ustaz, ya, bila kita ingat Khabbab, bila kita ingat Sa'ad bin Abi Waqqas, inilah surah yang berkait dengan mereka. Selain daripada para sahabat yang lain, mereka ini adalah orang-orang terawal yang menyokong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang pertama Allah memulakan dengan huruf muqatta'ah alif lam mim. Saya tak tahu, siapakah yang tahu? Allah sahaja yang tahu. Dengan mindset ini, dengan sikap bahawa saya, ya Allah, menghambakan diri, menundukkan diri hati saya untuk belajar dan baca kitab ini, maka insya-Allah Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa kita akan dibukakan dengan hikmah demi hikmah, panduan, dan dalam ayat ini Allah menyatakan antara panduan itu bahawa kita akan sedar bahawa hidup penuh ujian, kita tidak akan ditinggalkan. Mana-mana manusia, bukan sekadar orang beriman, mana-mana manusia pasti akan diuji oleh Allah dalam hidup ini. Walaupun kita cuba buat yang terbaik, tetap Allah ingin
menguji kita. Mengapa? Kerana satu, Allah nyatakan pada ayat yang ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum ini untuk Allah tahu siapakah yang benar dan siapakah yang berdusta. Sebenarnya Ustaz ya, bila bercakap tentang untuk Allah tahu ni, sebenarnya Allah memang tahu. Ya, tapi Allah nak beritahu kepada kita bahawa betul tak? Ya, macam contohnya cikgu lah ya. Cikgu bagi ujian, bukan cikgu tak tahu jawapannya ya, dan dia tahu dalam serba-serbi yang ada dalam kehidupan kita itu, tahu yang ini kuat, yang ini tak kuat. Tetapi bila ada ujian peperiksaan itu, mudah untuk yang si pelajar itu belajar dan mengakui betul lah saya ni benar tahu faham ataupun saya ni sebenarnya buat-buat faham sahaja ya. Dan inilah yang berlaku pada ayat nombor 3 diikuti dengan ayat nombor 4 itu, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun ya. Bercerita tentang orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang melakukan kejahatan itu menganggap bahawa mereka akan bebas daripada azab kami. Ya, Allah bertanya ya, pasal apa? Dia bukan sekadar orang bukan Islam, itu satu perkara yang disampaikan oleh surah Al-Ankabut, tetapi bagi orang Islam macam saya pun kadang-kadang kita mungkin berada dalam keadaan selesa, berada dalam keadaan comfort zone. Mungkin kerja dah okey ataupun COVID-19 pun dah hampir turun ya, dah mula dah rasa saya boleh kembali pada hidup saya yang biasa-biasa ya, dan kadang-kadang dia rasakan bahawa sa'ama yahkumun ya, dia rasakan bahawa penilaian mereka itu lebih betul daripada Allah ya. Jadi Allah mengatakan bahawa apa? Sangatlah buruk apa yang mereka tentukan itu, tetapkan itu. Ya, jadi maksudnya memang Allah akan uji. Dan pada ayat nombor 5, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim ya. Ini adalah ayat yang Ustaz baca tadi Ustaz. Dia adalah sebagai satu pujukan. Pujukan pada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujukan kepada Khabbab. Apa kata Allah dalam ayat nombor 5? Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Ini tak tahan Ustaz ya. Kita sekarang ni kita ada aircon lah ni kan. Mungkin tuan-tuan pun depan TV, depan telefon yang selesa ya. Tetapi sebahagian daripada kita mungkin dalam keadaan yang amat sukar, mungkin sakit pun masih mendengar Malaysia Quran Time. Mungkin ada masalah keluarga, masalah COVID-19 ataupun masalah pelbagai. Maka sebenarnya Allah memujuk kita semua, yang selesa, yang tak selesa. Man kana yarju liqa Allah, siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, perjumpaan dengan Allah itu pasti datang. Ya, jadi yang selesa tidak boleh terus selesa, dan yang tak berapa selesa, ingat bahawa kalau kita sentiasa mengikut panduan daripada surah Al-Ankabut, maka kesannya apa? Jadi seperti Khabbab. Khabbab terus kuat, Sa'ad bin Abi Waqqas terus kuat. Khabbab yang kita dah belajar sampaikan dia jemur di tepi ataupun di tengah padang pasir. Ada yang kata bahawa dia diletakkan di atas bara api, padam api disebabkan darah dan juga daripada lemak yang ada pada tubuh. Maksudnya berluka-luka, tetapi Khabbab masih lagi bersama Rasulullah kerana fa inna ajalallahi la'at. Ibu-ibu yang ada, ayah-ayah yang ada cabaran ya. Ayat inilah yang akan memujuk kita kepada bos-bos ataupun pemimpin-pemimpin yang bersengkang mata, yang bekerja keras. Inilah ayat pasal apa? Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar Ustaz ya. Allah Maha mengetahui. Bila Allah dengar, Allah tahu, tak mungkin Allah biarkan kita. Tak mungkin. Kalau katakan orang yang tidak kembali pada Allah pun Allah bantu ya. Kalau kita baca surah Al-Ankabut pada hari ini, kita kembali pada Allah, tidak mungkin Allah biarkan kita, tetapi kita perlulah mengikut panduan yang ada, iaitu apa? Wa may jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Kita kena bersungguh-sungguh Ustaz ya. Itulah nanti pada ayat 69 hujung surah ini bercerita tentang
tentang perkara ini. Itu sebabnya mungkin Ustaz kalau boleh Ustaz membaca sekali lagi ya ayat nombor 6 ini. Pasal ayat nombor 6 ini dia ada kaitan dengan ayat 69, ayat akhir daripada surah Al-Ankabut ini. Jom tuan-tuan di rumah baca bersama Ustaz Tirmizi. Okey, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, umat Al-Quran, saya nak respon sikit sahabat-sahabat di FB. Sebenarnya ramai mereka ni teruja dan tak sabar-sabar untuk menantikan episod yang seterusnya yang baru Quran Time yang akan ditadabbur dan dibaca daripada awal surah. Betul. Daripada muka surah pertama Al-Fatihah. Betul. Sampailah kepada surah An-Nas. Kita doakan mudah-mudahan ia berjalan dengan lancar, diberikan kesihatan, suara yang baik dan juga diberikan kekuatan jiwa dan juga Ustaz Fazrul lah tolong doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan dan saya boleh juga tukar-tukar dengan Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Ustaz Fazrul tidak ada pilihan, jadi penonton mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan dapat sentiasa setiap hari untuk bersama-sama dengan kita nak tadabbur Al-Quranul Karim. Satu Al-Quran 6236 ayat, 114 surah. Jadi jangan lupalah pukul 12, pukul 1 itu waktu yang live kemudian ulangan pukul 5 petang, pukul 10 malam kecuali hari Sabtu Ahad itu pukul 11 dan ulangan esok paginya pada pukul 6 petang. 6 pagi. Okay. 4 kali. Mudah-mudahan kita dapat bersekolah. Silibus ini silibus Al-Quran Karim. Tuan, kalau kita belajar sekolah rendah, kita ada silibus sekolah rendah. Sekolah rendah. Kita masuk sekolah menengah ada silibus dan mungkin silibus tu kita tinggalkan, mungkin kita guna sekejap. Mesti ada semester dia. Silibus tu by semester. Betul. Tapi Al-Quran dia kekal relevan sepanjang hayat kita. Dia tidak ada semester. Kalau kita belajar dulu saat apa dia? Kita punya lecturer kata bab ni tak payah baca, tak penting, tak masuk periksa. Kita pun tak baca. Bab ni nak baca boleh tapi tak masuk periksa juga. Ini penting. Maka kita baca ada yang kita buat pendekatan, tapi Al-Quran sepanjang hayat kita semua penting. Malah sebenarnya Ustaz ada orang yang dia mungkin selalu baca surah Yasin, selalu baca surah surah Waqiah, surah Al-Mulk ya. Tapi bila kita baca semua ini nanti harap-harapnya kita sedar rupa-rupanya kalau ada masalah ujian dalam hidup kita cari surah Al-Ankabut. Bukan cari Yasin sahaja. Bukan cari Yasin sahaja. Itu yang kita harapkan berlaku. Pasal mungkin selama ini kita fokus pada Yasin, Ar-Rahman, bagus ya. Pasal itu je yang mampu setakat itu. Tapi dengan teknologi yang ada, dengan rezeki nikmat daripada COVID-19 Ustaz ya. Nikmat orang kata ujian, tapi di sebalik ujian ni ada hikmah yang besar, subhanallah. Inilah hasilnya. Moga-moga tuan-tuan semua doakan kami istiqamah, tuan-tuan juga terus bersemangat insya-Allah. Okey, saya baca ayat 6 sah. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Azim. Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Ada yang kata kalau saya bersungguh-sungguh baca Quran, saya bersungguh-sungguh jaga solat, saya bersungguh-sungguh jaga keluarga, ini saya buat ini kerana nak memenangkan Islam, nak memenangkan Allah. Tak. Sebenarnya kalau kita bersungguh-sungguh ini Allah cakap fa innama yujahidu li nafsi. Untuk diri masing-masing, pada adik-adik baca Quran kuat-kuat, bersungguh-sungguh, manfaat untuk diri sendiri. Ayah-ayah membimbing keluarga, menjadi imam, mencari nafkah, bersungguh-sungguh, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Dan bagi ibu, bagi semua frontliners yang terlibat dalam musaadah COVID-19 ya, yang ingin membantu untuk di hospital dan sebagainya, segala perjuangan itu adalah yujahidu li nafsih ya. Kerana apa? Allah itu laghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kaya daripada seluruh
ya, daripada seluruh alam ini. Jadi Allah tak perlukan kita. Kita yang memerlukan Allah. Bila Allah beri ujian, sebenarnya Allah nakkan kita bergantung kepada Allah yang Maha Kaya, sehingga kan nanti Allah akan terus membantu dan menaikkan pangkat kita. Kerana itulah isi daripada ayat akhir surah ini, Ustaz, ya. Boleh ke Ustaz kita tengok pada ayat akhir? Okay. Kalau boleh, tuan-tuan buka kepada ayat 69. 69, ya. 69. Ini adalah ayat yang amat menarik, ya, sebagai konklusi kepada surah ini. Kalau katakan kita ada ujian, pergi ke rumah Allah, mencari Allah, bukan ke rumah laba-laba. Itu nama surah ini, Al-Ankabut. Pasal rumah Al-Ankabut itu rumah lemah, bergantung pada manusia, bergantung kepada web, bergantung pada Facebook, bergantung pada siapa sahaja, tak kembali pada Allah, lemah. Tetapi kalau bergantung pada Allah, ayat 69. Jom kita tengok sekejap. Kita lihat ayat 69 menggambarkan bagaimana hidup ini ada ujian. Setiap orang tidak boleh lari daripada ujian, seperti mana kita nak masuk hutan. Kalau kita kata saya nak masuk hutan tapi tak nak lihat pokok, maka memang tak akan berjayalah kita masuk hutan. Itulah tabiat dunia, pasti pada ujian. Maka di sebalik ujian menuntut kita nak buat sesuatu. Ayat 69 ini akan membantu kita untuk kita nak mencari jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Surah Azim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Paling kurang 3 perkataan dekat sini, tuan-tuan sila beri perhatian. Yang pertama, jahadu, bersungguh-sungguh, ya. Ini surah Makkiyah ini, maksudnya ini bukan jihad pergi perang. Itu akan berlaku, ya, di surah Madaniyah, tetapi Makkiyah ini lawan dulu kepada diri kita. Maksudnya tuan-tuan lawan diri untuk My Quran Time ataupun Malaysia Quran Time. Tuan-tuan bersungguh-sungguh untuk solat, bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah, bekerja, amanah, mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu, ya. Maka kesannya apa? Lanahdiyannahum subulana. Subhanallah. Itu janji Allah, confirm. Lam itu adalah penekanan, taukid. Nahdiyannahum, kami memimpin, memberi hidayah, subulana, kepada jalan kami. Kesannya apa, tuan-tuan? Tuan-tuan sebelum ini rasa baca Quran ni macam tersengguk-sengguk, ya. Tetapi bila tuan-tuan bersungguh-sungguh cuba untuk baca yang terbaik, ya, ikut My Quran Time, Malaysia Quran Time, kesannya tuan-tuan sekarang ini mungkin lebih segar lagi. Dan bila kalau dulu baca surah Al-Ankabut rasa yalah surah laba-laba. Tetapi sekarang ini kita dengar surah Al-Ankabut dia, kita dah saya dah ada pencerahan. Pencerahan itu namanya hidayah. Dapat daripada mana? Daripada Allah. Dan sebenarnya inilah cara Allah memimpin kita kepada subulana. Subulana tu maksudnya jalan-jalan. Maksudnya ada 2 confirmation kat situ. Ada lam, ada nun lagi. Ada nun lagi. Boleh saja Allah Taala sebut nahdiyannahum. Ada lam di situ. Ada lam. Maksudnya penonton kita dah boleh belajar Ustaz lam kat situ. Lam dah tahu dah. Ustaz dah banyak kali sebut tu. Betul. Ya, jadi itulah yang kita akan lihat lebih lagi dalam My Quran Time, di mana kalau kita tengok lanahdiyannahum ini, kami pasti memimpin. Dan bila ada nahdiyannahum itu, Ustaz, ya, maksudnya ada orang tanya mengapa perkataan kami, bukankah Allah yang memberi hidayah? Jadi bila Allah menggunakan perkataan nahdiyannahum itu, nahnu itu kami, melibatkan tentera-tentera Allah. Para malaikat, ada YouTube, ada Facebook, ada TV, ada gelombang yang pelbagai ini yang Allah semuanya pimpin agar kita terpimpin. Ya, jadi bukan mudah, Ustaz, ya. Pasal nak daripada TV Hijrah nak sampai ke Singapura, nak sampai ke Brunei ataupun sampai kepada mana? New Zealand ke Newcastle dan sebagainya. Itu memerlukan kepada pelbagai tentera Allah, dia terkumpul dalam perkataan nahnu di situ. Dengan izin daripada Allah SWT. Mengapa?
Kerana Allah bercakap wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama dengan orang yang nak buat baik. Allah sebenarnya nak kita jadi baik. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, Allah tidak akan kecewakan kita. Inilah sedikit kesimpulan ulangan surah Al-Ankabut. Kita berhenti sebentar, kembali Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 episod terakhir yang akan bersambung insya-Allah dengan My Quran Time selepas ini. Diharapkan tuan-tuan pada hari ini ceria gembira, terus kita bersama Al-Quran. Rabi'a qulubina, jadikanlah kami ya Allah musim bunga taman kepada hati kami dengan Al-Quran ini. Dan kalau pada sebelum rehat tadi kita berbincang surah Al-Ankabut, surah laba-laba, bagaimana ujian dalam hidup ini akan datang. Kita ada dua pilihan, sama ada kita ke rumah Allah, mengingat kepada Allah, ataupun kita memilih jalan laba-laba yang amat lemah yang akan membawa padah. Itulah yang kita ingin jauhi daripada rumah laba-laba tersebut, ya, mewakili kepada semua sumber daripada makhluk yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bahagian ini kita nak mengulang kaji satu lagi surah akhir bagi episod Malaysia Quran Time, iaitu surah yang ke-75, surah Al-Qiyamah. Muka surat 577. Jom sama-sama kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-6 bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sidang-sidang penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, umat Al-Quran yang saya kasih sekalian, tadi kita dah tadabbur surah Al-Ankabut, bagaimana ujian demi ujian yang manusia hadapi. Sebagaimana kita selalu baca ayat Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ayat selalu kita ulang-ulang, itu adalah doa yang sangat baik untuk kita amalkan. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebankan kami kepada apa yang kami tidak mampu, memikulnya. Mudah-mudahan setiap ujian yang dihadapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan solusi, dan tak bukanlah Al-Quran yang ada di sisi kita inilah sebenarnya jalan penyelesaian, insya-Allah. Baik, kita akan terus membaca surah Al-Qiyamah. Sebelum itu saya ada respon daripada sahabat di FB, Raihana Hashim. Katanya saya tidak pernah ada istilah jemu dengan Al-Quran. Bila-bila lagi Quran Time, Malaysia Quran Time ataupun My Quran Time yang akan ke udara pada hari esok, hari Isnin. Tak pernah jemu dengan Al-Quran. Begitulah sebagaimana kata Sayyidina Osman, kalaulah hati seseorang itu bersih, dia pasti tidak akan pernah rasa kenyang cukup dengan Al-Quran. Dan bila Ustaz cakap bersih tu Ustaz, ya, tadi ayat 69 surah Al-Ankabut tadi itu, wallazina jahadu, jihad ini, bersungguh-sungguh ini, prosesnya itu kalau dikaitkan dengan fitnah kan, Allah bagi ujian kerana Allah ingin membakar kita sampai, kalau emas itu 2970 darjah Celsius. Maksudnya Allah nak bersihkan, kalau emas itu buang kotoran-kotoran itu, dan bila dia makin bersih, yang itu jadi tak jemu tadi tu. Ya, lanahdiyannahum subulana. Allah beri hidayah puan yang bercakap tadi tu. Siapa nama saya? Raihana Hashim. Raihana Hashim. Allah pimpin, ya. Dan perkara ini tak semestinya orang itu belajar tinggi, belajar rendah ke. Betul. Yang penting ialah kerana kita betul-betul bersungguh kerana Allah. Kira maknanya jahadu. Maksudnya berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Betul. Untuk bersama dengan. Dan bila di sini kita dah kena bersih Ustaz, kat sana tak payah kena bakar lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Okey, kita terus pada ayat surah Al-Qiyamah. Surah yang begitu hebat. Kita dengar nama pun Al-Qiyamah pun gerun Ustaz. Kalau kita tengok Al-Qiyamah, masuk kiamat lah. Nama-nama saja bukan satu. Betul. Berpuluh-puluh nama nak menggambarkan dahsyat hebat pada hari tersebut. Kita baca dahulu pada ayat 1 hingga ayat yang ke-6 sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala
يسأل أيان يوم القيامة. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Begitulah ayat 1 hingga ayat 6 daripada surah Al-Qiyamah, surah 75. Ada 40 ayat dalam surah ini Ustaz ya, bercerita tentang qiyamah ya. Allah bersumpah dua perkara dalam surah ini. Yang pertama, dan aku bersumpah dengan hari kiamat. Itu dalam ayat yang pertama. Dalam ayat yang kedua, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ada dua perkara. Dua perkara. Jadi kalau kita tengok kepada dua ayat ini, sebenarnya qiyamah ini perkara yang besar. Allah letakkan di tepinya ini sudah tentunya bukan kecil-kecil. Tetap perkara besar, iaitu apa? Nafsul lawamah. Nafs diri kita ini ada satu tahap dinamakan lawamah yang suka mencela. Ya, dalam diri kita ini ada circuit breaker, istilahnya bahasa Inggeris Ustaznya. Dia kalau katakan dalam keadaan bahaya, kalau katakan dekat dalam bangunan ke, kan ada kalau terbakar ke alam kan. Dalam diri kita sebenarnya kita ada nafsul lawamah. Dia adalah alam yang akan buat apa? Kalau kita buat sesuatu yang silap, melanggar pada fitrah, dia akan mencela. Ada signal dia, signal. Maknanya dia akan beri sesuatu kepada kita, rasa tak sedap hati dan rasa sebagainya. Tak sedap hati. Kalau Nabi Adam itu ketika nak mendekat kepada pohon syajarah di dalam syurga itu, dia rasa berdebar. Ya, maka pada waktu itu sebenarnya kalau kita rasa berdebar berbuat sesuatu yang baik, yang tak baik, maka sebenarnya pada waktu itu kita kena ingat bahawa itu signal datang daripada Allah. Pasal apa? Pasal sebenarnya kiamat dan juga nafs diri kita ini, dia dua-dua besar. Ya, kalau nafsu lawamah ini, alam ini, ya, dia punya peringatan ini kita tak beri perhatian, khawatir nanti kiamat ini kita pandang kecil juga. Ya, kita pandang macam tak apa kot baca Quran, kalau ada yang umur 20-30 tahun tak apalah, baca yang lain dululah kan, pasal saya sibuk ni sibuk kan. Itu kesan bila nafsu lawamah, kita punya peringatan ataupun alam itu diletakkan kecil. Ya, ada orang sampai dia suppress, dia tekan nafsu lawamah ini, dia jadi nafsu ammarah bisu. Nafsu dia itu selalu menyeru ke arah keburukan sahaja. Itu nafsu tahap yang lebih rendah lagi lah Ustaz ya. Saya ingat Ustaz, masa kita bincang surah Yusuf itu, betul, masa dia orang bincang macam mana nak buat kat Yusuf ni. Betul. Seorang kita kata dia ni jahat tahap A lah kan. Bunuh je lah, uqtulu Yusuf. Tapi seorang lagi kata bunuh berat sangat. Wa alquhu fi ghayamatil jub. Buang dalam pergi cukup lah. Walaupun sama juga tapi dia punya tahap itu. Jadi sebenarnya nafsu kita ni ada banyak tahap Ustaz ya. Kalau kita dalam surah Bayyinah itu ataupun dalam surah Al-Fajr, kita ada tentang nafsu mardiyah. Yang itu dia dah memang, kalau mutmainnah mardiyah ini, dia memang apa Allah cakap, okey saya ikut. Ya, tapi kalau katakan yang nafsu lawamah ini kadang-kadang ikut, kadang-kadang dia tak ikut, tapi waktu dia tak ikut itu dia akan salahkan balik. Dia akan rasa bersalah, dia rasa saya sepatutnya tak marah anak saya tengking-tengking, tapi yalah ya Allah, dia ada perasaan begitu. Kalau tuan-tuan, puan-puan ada rasa begitu, kita perlu amat bersyukur dengan nafsul lawamah ini. Maksudnya Allah masih lagi beri kita mekanisme untuk jaga diri kita, terutama untuk menghadapi hari kiamat. Ya, jadi ini ayat yang kedua, diikuti dengan ayat yang ketiga itu Allah bercerita, apakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, bala qadirina ala nusawwiya bananah, dan juga jari dan cap jarinya ini sebenarnya akan menjadi petanda. Ya, itu sebabnya kita bincang sebelum ini, orang nak masuk penjara ke, nak masuk ke tempat-tempat yang ni kena cap sampai 10 jari kan, pasal tidak mungkin ada identiti sama, dan ini juga yang akan dijadikan sebagai petanda. Ya, bagaimana Allah kumpulkan balik, tak ada pula tersilap saya terkumpul dengan orang lain ke, tak ada. Ya, ada identiti, dan Allah menyatakan bila Allah dah berkuasa, Allah bawa balik ke dunia apa sifat manusia. Ini sebenarnya surah Al-Qiyamah ni Ustaz adalah surah psikologi manusia. Selain daripada surah Al-Insan, ada beberapa surah lain. Jadi Allah cakap apa tentang manusia ini pada ayat yang kelima, bal yuridul insan liyafjura amamah.
Sesungguhnya manusia ini, tentu manusia ini dia liyafjura amamah, dia suka berbuat amamah, liyafjura amamah. Apa maksud liyafjura? Daripada perkataan fajar. Ya, kan ada dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ni ada idea untuk fujur dan juga takwa. Takwa ini dia kalau bawa kereta tu yang tekan brake itu. Tapi kalau fujur ini adalah kalau fajar waktu matahari menyingsing itu, dia dalam keadaan meletus bersemangat. Jadi kita perlu semangat kita ni untuk terus bergerak, tekan minyak kan, tetapi dia tak boleh tekan minyak terus. Kadang-kadang kena break juga. Takwa itu yang akan break agar kita berada pada jalan yang betul sehingga kita sampai kepada kiamat, Ustaz ya, dan akhirnya Allah beri macam-macam nikmat dalam surah Al-Qiyamah ini. Jadi ini sifat tentang diri kita. Allah beritahu bahawa memang manusia ini dia suka mengutamakan fujur ikut perasaan, ya. Dia tak ikut prioriti. Ya, sepatutnya utamakan kiamat berbanding dunia. Tapi disebabkan dunia ni lagi sedap, kan. Jadi kadang-kadang antara dapat duit dulu lebih penting ke ataupun dapat Quran lebih penting. Dekat situ orang susah nak buat penilaian itu. Kadang-kadang boleh tak nak dapat dua-dua? Kan boleh kan. Tetapi pada satu masa kita kena letakkan keutamaan yang betul, dan bagi orang-orang yang sentiasa jaga keimanan pada kiamat, insya-Allah okey. Tapi kalau tak jaga, dia akan buat apa? Kalau dalam ayat yang ke 14 dan 15 itu ada rahsianya, Ustaz ya. Jadi kalau Ustaz boleh baca ayat 14 dan 15, ini menceritakan macam mana diri kita ini kadang-kadang pandang rendah kepada kiamat. 14 15, jom bersama Ustaz. Okey. Maknanya Ustaz, apa nama ni, bila kita buat baik dengan jahat ni, perasaan tu lain, Ustaz. Baik. Mana kalau kita buat baik, kita akan rasa lega, akan rasa seronok, rasa puas hati. Betul. Tapi bila melakukan kejahatan, sudah pasti akan ada kesan pada hati nafsu kita tadi, tu. Ya, nafsu itu tadi. Mencela kita. Maknanya kena ambil perhatian kepada alam tadi tu. Betul. Kena ambil perhatian kepada apabila kita mencela suatu perbuatan yang tak baik kita buat. Itu sebabnya kalau kita selalu ada cela diri kita, kita kurang nak kecam orang lain. Ya. Dia kalau dalam masyarakat sekarang dekat Facebook suka kecam-kecam tu kan. Sebenarnya orang yang suka mengecam ini, suka kecam orang, kalau dia nak tegur boleh tegur elok-elok kan. Tapi kalau dia kutuk sana, fitnah sana, orang begini alam dia tu dah ada masalah. Untuk diri sendiri tak ada masalah. Dia tak nak kecam diri sendiri, dia nampak tak orang lain sahaja. Okey. Okey, kita tengok balik rahsia pada ayat yang ke 13 dan 14. 14 dan 15. 14 dan 15. Okey, surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sadaqallahul azim. Bahkan manusia pada dirinya, pada ayat yang ke-15 Ustaz ya, ataupun ayat yang ke-14. Bahkan manusia menjadi saksi ke atas dirinya sendiri. Ayat 15, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Apa maksudnya di situ? Manusia ini dia ada basirah pada diri dia. Dia nampak kebenaran diri dia. Dia tahu bahawa saya ni sebenarnya tak bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Ataupun saya ni bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Dia tahu saya ni lambat solat, ya, saya ni buat kesilapan. Dia tahu. Tetapi apakah yang mencabar kepada seseorang untuk buat yang terbaik, ikut keutamaan, ya, bukan ikut pada liyafjura amamah, kerana ada ayat 15 walau alqa ma'adhirah. Kerana dia suka buat ma'adhirah, memberi excuse, memberi alasan. Dia kata pasal saya ni sebenarnya kan, dia kerana ada ego, kerana ada rasa diri lebih, beri alasan. Tapi sebenarnya kalau dia tahulah kiamat ini amat besar, okeylah, saya tak berani ikut nak bagi alasan. Saya mengaku Allah, saya sebenarnya kurang ini. Apabila kita mampu untuk mengaku kesilapan, tuan-tuan, pada diri saya pun sebagai ayah, sebagai penyampai kan. Kadang-kadang ada juga orang tegur, Ustaz ya. Jadi ialah kalau salah, ya saya mengaku. Kena jaga perkara itu, pasal kalau tidak kesannya kita memandang kiamat itu kecil. Padahal kalau dah sampai kiamat nanti, kalaulah apa yang saya sampaikan ini silap dan ada orang tegur saya tak terima, saya tak boleh baiki kat sini, dekat sana,
habislah ustaz. Betul. Kan? Jadi sebabnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang mengikuti ustaz-ustazah yang mungkin juga mengikuti ya untuk My Quran Time nanti, mohon doakan, dan kalau ada kesilapan tolong maklumkan pada kami ya. Tetapi dalam bentuk yang kita boleh berkomunikasi lah kan. Bukannya kita kecam antara satu sama lain. Pasal apa? Pasal khawatir nanti dengan kecaman yang besar itu kadang-kadang mungkin diri saya susah nak menerima, saya menolak kan. Padahal sebenarnya teguran itu adalah baik untuk kita baiki sama-sama. Kita mendalami Al-Quran dan sampaikan sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Jadi inilah surah Al-Qiyamah, satu surah memberi solusi kepada kita yang suka bagi alasan ya, sebenarnya bagaimana nak selesaikan perkara itu dirangkulkan dalam ayat 26, 27, 28, 29, 30 ya. Mungkin ini bacaan akhir di Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 Ustaz. Apakah cara nak mengelakkan kita suka bagi alasan? Jom bersama bacaan dengan Ustaz. Bacaan untuk hari inilah. Untuk Malaysia Quran Time. Mana esok jangan lupa seperti biasa. Seperti biasa. 12.1 tapi My Quran Time. My Quran Time. Kita akan baca sehari satu muka surat. Betul. Dan seperti sudah pastilah akan tadabbur dan juga insya-Allah akan diselangi ada sedikit berkaitan dengan ilmu tajwid. Kita akan belajar dari sudut makhraj huruf, sifat huruf, hukum hunna, hukum mad dan semua berkaitan dengan ilmu tajwid. Walaupun kita ambil sedikit sahaja satu hari, tapi nanti kita akan khatam Quran, insya-Allah kita boleh khatam secara teori dan juga sedikit praktikal bagaimana menyebut huruf-huruf dengan baik, dan sudah tentulah kita nak keutamaan pada tadabbur Al-Quranul Karim. Insya-Allah untuk hari ini yang terakhir daripada ayat yang ke 26 sehingga ayat yang ke 30. Okey, sama-sama kita membaca ayat yang ke 26 hingga ayat yang ke 30. Kalau kita perasan ayat 26, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man, ayat 27 ada tanda sin dekat atas huruf selepas huruf man tu, nun itu menandakan itu bacaan saktah. Saktah kita berhenti seketika tanpa menarik nafas. Wa qila man raqa. Ini dipanggil saktah yang wajib dalam qiraat Imam Hafs, imam kita Imam Hafsun an Asim. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Sadaqallahul Azim. Ya Ustaz ya, bila Ustaz baca dengan lagu apa tadi Ustaz? Tadi bacaan dipanggil taranum murattal bayati ya, dengan rasanya dia ada suasana sedih itu Ustaz ya, suasana sedih itu. Dia kalau baca yang macam tegas sikit tu lagu taranum hijaz. Bayati ini dia sesuai pada permulaan dan penutup. Tadi Ustaz akan sebut yang terakhir, maka itu lagu ala-ala penutup tu. Penutup ya. Dan kita buka balik insya-Allah. Dan insya-Allah kita buka ya. Dan sebenarnya memang ini pasal penutup pun ya. Apabila Allah menyatakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, bila dah nyawa sampai ke kerongkong, dinyatakan pada semua orang siapa yang boleh menyembuhkan, meruqyahkan kepada orang yang sudah sampai ke kerongkong, wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin bahawa ini adalah perpisahan. Wa tafatis saq ya, iaitu betis bertaut dengan betis kerana sakitnya, maka pada waktu itu yang tahu sakit itu adalah orang yang sudah berada nyawanya di kerongkong. Ila rabbika yauma idinil masaq, kepada Allah lah pada hari itu ia akan dihalau ataupun akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi inilah sebenarnya ubat kepada kita kalau katakan ada nak memberi alasan, kalau kita dah mula rasa bosan ke Ustaz ni, rasa macam nanti dulu ini ya, di mana Allah menyatakan kalau dah nyawa sampai sini kan, dan kalau kita baca dalam yang tegas tadi apa Ustaz, hijaz mungkin kita kata kalau nyawa dah sampai sini macam mana kan, tapi kalau dalam kaedah lagu sebentar tadi taranum bayati ya, dengan keadaan sedih,
Kalau katakan nak bertangguh tuan-tuan membaca Al-Quran, kalau nyawa dah sampai di penghujung, itulah saat akhir kita boleh membaca Al-Quran. Kalau tahun ini adalah tahun terakhir Allah benarkan kita untuk membaca Al-Quran. Kalau katakan bulan ini adalah bulan terakhir untuk kita membaca Al-Quran, adakah kita akan tinggalkan Al-Quran, tinggalkan peluang Allah bagi untuk kita mengikuti My Quran Time pada masa akan datang? Inilah lagu Bayati dalam tadabbur Ustaz ya, di mana sebenarnya mungkin tak menjerkah tidak tegas, tetapi panggilan-panggilan itu sebenarnya memberi kesan tersendiri kepada kita, dan moga-moga dengan episod akhir ini bukanlah kita berpisah tetapi kita kena anggap bahawa setiap peluang kita berbuat kebaikan itu adalah peluang terakhir. Moga-moga Allah terima. Mari kita doa bersama agar kita dapat istiqamah dan berakhir hidup kita ini dengan husnul khatimah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk terus melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk kami melakukan kebaikan dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan kemungkaran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan kemungkaran ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah dalam hati kami perasaan cinta kepada orang-orang miskin dan fakir ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami beriman dan muslim kepadamu ya Allah. Ya Allah, janganlah kau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu untuk memikulnya ya Allah. Ya Allah, janganlah kau uji kami dengan ujian yang tidak mampu kami memikulnya ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah ketakwaan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dalam jiwa kami ini ya Allah. Ya Allah, kau bersihkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah amalan-amalan kami daripada riya ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah lidah-lidah kami daripada dusta ya Allah. Ya Allah, kau bersihkanlah diri kami daripada khianah ya Allah. Sesungguhnya Kau lah yang Maha Pemurah lagi Maha Berkuasa ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami golongan-golongan orang yang sentiasa cinta akan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk kami membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami memahami isi kandungan Al-Quran ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan apa yang kami baca, dengan apa yang kami belajar, dengan apa yang kami tadabbur dengan penuh istiqamah dan ikhlas hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan ini kepada kami ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa cinta akan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, pilihkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa untuk mentadabbur, mengamalkan Al-Quran ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi sebagai doa akhir di Malaysia Quran Time pada hari ini. Dan ada satu ucapan tuan-tuan ya yang dihantar daripada Makcik Intan Diamond ya. Saya bacakanlah ucapan ni ya. Mungkin ucapan ini memberi semangat ya. Nama dah Intan ada Diamond ya. Masya-Allah, ini special ya. Kirim salam kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi dan Tirmizi kerana mencurahkan ilmu. Tidak lupa juga kru penerbitan Quran Time ya, semoga dipanjangkan umur oleh Allah supaya dapat meneruskan lagi program Quran Time ya. Saya sambung 604 episod lagi insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Makcik Intan Diamond ya. Subhanallah ya. Dan tuan-tuan sekalian, dalam
kesempatan ini sebenarnya kita masih lagi dalam kita meneruskan Quran Time, My Quran Time pada hari esok insya-Allah. Hari pertama sempena dengan hari Agung ya, hari Pertabalan ya, hari Agung ya besok ya. Okey. Jadi hari keputeraan agung. Jadi tuan-tuan sekalian jangan lepaskan peluang, tolong share, beritahu awal-awal kepada seluruh kawan-kawan ya untuk sama-sama kita melihat kepada apa yang ada dalam My Quran Time. Mari sama-sama kita saksikan apakah yang berlaku dalam My Quran Time. Al-Quran, mukjizat agung sepanjang zaman. Al-Quran, kunci kehidupan. Mari pelajari dan baca Al-Quran. Mari tadabbur dan fahami Al-Quran. Mari amalkan Al-Quran setiap hari dalam My Quran Time. Baca, faham dan amal. Begitulah My Quran Time yang akan bermula esok insya-Allah, dan bagi tuan-tuan yang ingin terus menyokong bagi usaha ini My Quran Time 604 episod ke hadapan, ya tuan-tuan boleh bekerjasama dan terlibat dalam wakaf Quran untuk ummah, di mana kita mensasarkan agar lebih ramai lagi yang dapat mushaf Al-Quran, yang dapat bersama dalam My Quran Time di mana sahaja, di hospital, di pejabat komuniti, di sekolah, di masjid dan di pelbagai pelusuk di negara ini, agar Quran bersemadi, terus bersemi di dalam diri kita, dan kita doakan agar My Quran Time ini dapat kita terus bawa sampai ke akhirat sana insya-Allah. Amin, amin. Inilah episod akhir. Saya ucapkan